Okay, now kita nak masuk ke indikator MA5 dan MA10. Okay, kita padamkan indikator-indikator yang lain sebab indikator ni pada saya mustahak. MA5 dan MA10 ni adalah pada saya dia umpama macam asas yang penting untuk kita faham. Okay, MA5 dengan MA10 ni tadi, kalau kita faham betul-betul konsep MA5 dan MA10 ni tadi, campur dengan Bollinger Band, sepatutnya kita dah boleh trade dah menggunakan BBMA. Alright, kita start Kita masukkan MA5. MA method, linear weighted, kita apply kepada high. Kita gunakan yang high dulu. Warnanya warna merah. Okey. Kita buka lagi satu chart partner dia. Kita buka bagi kita nampak dua-dua ni sekali, sebelah menyebelah. Kita buka bagi sebelah menyebelah bagi kita nampak apa yang sebenarnya berlaku. Untuk mudah explanation, sini kita ada MA5 high ataupun selalunya kita sebut line merah. Sebelah sini kita akan masukkan MA5 low. Ni MA5 linear weighted, daripada high kita tukar kepada low, warna magenta. Okey, so kita ada dua pasang MA5 high dan MA5 low. Kita cuba perhatikan keadaan semasa MA5 high dan MA5 low ni tadi, masa ketika candle sedang naik dan ketika sedang turun. Okey, kita cuba perhatikan ini adalah keadaan di mana ketika price turun downtrend, berkeadaan downtrend. Ini adalah keadaan downtrend. Ini adalah keadaan downtrend yang clear. Kita boleh nampak downtrend. Daripada bulan Jun tahun lepas. Dah lebih daripada setahun. Dah lebih daripada setahun price ni turun. Kita cuba perhatikan line warna merah ni. Ini adalah saat ketika market turun, downtrend. Line merah tu duduknya di mana? Dengan candle ni. Cuba kita perhatikan mana duduk line merah ni dengan candle. Dan macam mana keadaan line merah ni? Adakah dia mendata? Adakah dia menegak? Atau adakah dia curam? Itu benda yang kita nak rekod dalam kepala kita. Kita nak mata kita tengok dan camkan dan rekod. Simpan, kemas-kemas di dalam kepala. Sebab sekarang ni kita tengok satu line saja. Kita nampak, kalau kita dah masukkan total BBMA punya indicator, kita jadi pening. Ada banyak line. Dengan Bollinger Band ada 3 line. MA50 dah masuk 4 line. MA5, MA10, high low dah 4 line lagi. Total ada berapa line? Jadi kalau kita masukkan semua serentak, kita jadi pening kepala. So kita tengok satu line ni tadi, bagi mata kita tengok, camkan. Gerak dari depan sampai belakang. Daripada depan sampai belakang, tengok ketika naik, macam mana rupa dia. Ketika turun, macam mana rupa dia. Ni masa tengah turun macam ni rupa dia. Masa tengah naik, lain rupa dia. Tengah turun macam ni, tengah naik macam ni. Yang ni pun sama. Sekarang kita tengok masa tengah turun. Masa tengah turun, nombor satu yang kita nak tengok, macam mana line merah ni tadi, keadaan dia. Adakah keadaan line merah ni tadi macam ni? Adakah keadaan line merah ni tadi macam ni? Atau adakah line merah berkeadaan macam ni? Keadaan line merah tu tadi macam ni. Condong ke bawah. Itu syarat nombor satu. Dia mesti condong ke bawah. Pada masa keadaan line merah ni condong, kita lihat candle semua di bawah dia. Ada tak candle yang berjaya close ke atas? Yang duduk dekat atas? Tak ada. Hanya jarum saja. Dan jarum ni pun cucuk pada ketika dia mendata. Nampak? Bila dia cucuk ni, line merah ni mendata. Dia cucuk ataupun menghampiri, line tu mendata. Tetapi kalau dia tegak, condong ke bawah, candle ni sentuh pun tak berani. Tak berani sentuh. Jauh daripada line merah. Lagi curam, lagi jauh candle ni duduk. Dan dia naik cucuk bila keadaan mendata. Mata kita kena mengamati perkara ni. Saya ulangi, ketika dia condong macam ni, dia condong, candle semua di bawah.
Sentuh pun dia tak berani. Dia hanya berani sentuh ketika BB ni mula, MA5 ni mula mendatar. Condong, candle jauh di bawah. Dia mendatar, ada jarum, cucuk. Tapi tak lepas, tak break di atas. Dia condong balik. Candle semua duduk bawah. Bila dia mendatar, ada jarum cucuk. Sebenarnya bila ada jarum cucuk, dia jadi mendatar. Bukan dia mendatar lepas tu jarum cucuk. Bila candle ni naik, dia akan tolak MA5 ni naik ke atas menjadi mendatar. Ketika ni dia flat, dia condong ke bawah. Tetapi ada pergerakan naik ke atas. Bila candle ni mula naik ke atas, dia mencari MA5. Dia mencari MA5 high, line merah ni tadi. Dia mula nak melepaskan diri dia, nak break. Dia cuba break MA5 high ni tadi, tak berjaya. Bila dia tak berjaya, dia hanya tinggalkan jarum dan pada masa tu, line merah ni mula flat. Bila dia condong balik, semua candle duduk dekat bawah. Bila dia cuba naik, dia mencari MA5, cuba break, tak lepas, dia close balik kat bawah, dia jadi flat. Bila dia condong balik, semua candle jauh duduk kat bawah. Bila dia cuba naik, ada percubaan tu naik, akan ada flat sikit. Bila ada percubaan tu naik, dia akan flat. Condong. Percubaan tu naik, jadi flat. Percubaan tu naik tetapi gagal melepasi. Condong. Percubaan tu naik tapi gagal melepasi. Flat. Condong balik. Itulah dia punya pergerakan. Pada setiap masa. Ketika turun, macam inilah keadaannya. Tetapi, ini berlaku pada masa turun yang berkaitan dengan MA5 high ataupun line merah. Apa cerita semasa turun yang berkaitan dengan MA5 low? Rupa dia sama, condong. Dia tetap condong. Tetapi, yang ni candle duduk di bawah. Yang ni candle duduk dekat mana? Nampak tak perbezaan dia? Yang ni candle semua clear. Duduk dekat bawah. Tak ada candle di atas dia. Tetapi yang ni berbeza. Ni line tu berada di atas candle. Nampak tak? Faham tak apa yang saya sebut sampaikan? Line berada pada body tu sendiri. Dan pada ketika ini kita nampak candle tu semua close di bawah. Close dekat bawah. Dia line pada body dan semua candle tadi tu ada pada line. Ada pada line. Kalau kita katakan tadi Bollinger Band, candle yang close di luar lower BB menandakan ada momentum. Betul? Baru sekejap tadi kita cerita berkenaan dengan BB. Candle momentum adalah candle yang close di luar BB. Betul? Candle yang close di luar BB, sama ada top BB atau lower BB, dia adalah candle momentum. So, ini adalah candle yang close di luar MA5 low. Ini adalah candle momentum. Tak percaya? Cuba masukkan Bollinger Band. Candle close di luar BB. Candle close di luar BB low. So, ini bukan candle momentum ke? Ini adalah candle momentum. So, kalau sekiranya, kita padam balik BB ni tadi, kalau sekiranya kita nampak MA5 low, condong. MA5 high pun condong. Tetapi untuk penurunan, ini untuk case kalau downtrend. Dalam case downtrend, kita nak tengok keadaan dia macam ni. Downtrend, maknanya ada momentum yang close di luar BB. Lower BB. Downtrend, mesti ada downtrend trending kuat untuk turun. Price kuat momentum untuk turun. Maknanya ada candle yang kena close di luar BB low. Lower BB, mesti ada candle yang close di lower BB. Dan lower BB tu mesti berkeadaan curam. Condong. Dan masa itu juga MA5 juga condong. Ada candle yang close dekat luar dia. Dan kita boleh tukarkan nama dia. Dulu kita sebut candle berada di bawah MA5 macam ni, downtrend. Sekarang ni kita faham yang sama, tapi kita kata candle yang close di luar MA5 low. Dan luar lower BB. Sebab kalau kita masukkan Bollinger Band, dia close di luar BB. Di luar BB low. Di luar BB low. Ini momentum. Ini momentum. Close di luar BB low. Ini adalah momentum. So, kalau kita jumpa keadaan yang macam ni, kita tahu
Ini adalah candle momentum. Tetapi MA5 memberi you tahu lebih awal. Dia bagi tahu you lebih awal. Sebab dalam keadaan ini, dalam keadaan menurun, semua kita nampak duduk di bawah line merah. Tetapi kat sini, dia mesti close di bawah line magenta. Ni dalam keadaan dia berbeza. Masa tengah turun berbeza, masa tengah naik berbeza. Yang kita nak jadikan reference adalah ketika turun macam ni keadaan dia. Dan ini adalah keadaan semasa dia nak naik. Okay. Kalau kita cuba combinekan dua ni tadi, kita masukkan MA5 low dekat sini. Okay. Ini keadaan yang sama. Tapi ini sebab ada MA5 high. Ini bukankah kita boleh katakan MA5 close di bawah MA5 low. Close di bawah MA5 low. Close di bawah MA5 low. Yang condong. Sama seperti kalau kita masukkan Bollinger Band. Dia close di bawah lower BB. Close di luar lower BB. Momentum. Faham? Jadi, candle yang close di bawah yang seperti ini adalah candle momentum. Tetapi dengan syarat dia mesti condong sama macam BB. BB yang condong memberitahu ada momentum. BB yang flat yang mendatar tidak ada momentum. Jadi di sini pun sama. Bila kita nampak dia mendatar, dia mendatar je. Tak ada momentum. Pada ketika ini, price bermain di antara MA5 high, MA5 low. Tak ada momentum. BB MA5 flat. MA5 high flat, MA5 low flat. Bila dia nak turun, mesti ada candle yang close di bawah MA5 low. Ni. Dia jadi momentum. Ni kalau tak ada Bollinger Band, ini kita namakan dia momentum. Ini kita namakan dia momentum. Ya. Dia ada nama dia sebenarnya. Tetapi dia menunjukkan ini adalah momentum. Candle yang mula-mula sekali close di bawah MA5 low daripada satu kenaikan, kita ambil contoh. Ini adalah satu kenaikan. Ini adalah satu penurunan. Kita cuba cari. Kita cari contoh yang bagi yang cun. Ini adalah satu kenaikan. Semasa berlaku kenaikan ni tadi, ini kita tukar. Masa tengah naik, dia jadi terbalik. Masa tengah turun, close kat bawah. Masa tengah naik, dia close ke atas. Dia jadi macam MA5 tadi. Macam ni. MA5 tadi macam ni. Close macam ni kan. Masa tengah naik, candle semua di atas dia. Tak ada satu batang candle pun daripada perjalanan sini kan. Daripada bawah ni sampai ke sini. Ada tak candle yang close di bawah MA5 low? Sini baru start candle di bawah MA5 low. Kita letakkan tanda. Ini adalah candle yang mula-mula sekali. Kenapa pula aku tak lekat di sini? Ini adalah candle yang mula-mula sekali melepasi MA5 low. Ini. Candle yang ni. Ini adalah candle yang dinamakan candle arah. Ataupun CSA. Candle arah. Selepas berlaku satu kenaikan. Ya, selepas berlaku dah satu kenaikan. Ni time frame weekly. Berlaku yang perkara yang sama seperti ini di daily ke H4 ke H1 ke. Berlaku suatu kenaikan. Semasa kenaikan tiada candle yang close di bawah MA5 low. Tiba-tiba berlaku candle close di bawah MA5 low. Ini adalah candle yang dinamakan candle arah. Satu ketika dulu kita sebut dia candle gangster. Sekarang kita dah tukarkan nama dia kepada candle arah. Apa maksud candle arah ni tadi? Apa yang cuba diberitahu oleh candle arah ni tadi? Sesuai dengan nama dia. Daripada keadaan naik, dia memberitahu arah ni semua arah naik. Sekarang dia memberitahu arah dia nak tukar kepada arah menurun. Dia memberi petanda awal, signal yang awal. Dia memberitahu kita, umpama macam kita bawa kereta. Contoh kita bawa kereta ataupun bawa motor. Kita ambil contoh kereta lah. Kita bawa kereta tengah-tengah jalan. Dekat depan kita ada satu simpang. Kita nak pergi ke kedai. Di simpang dalam 50 meter lagi nak sampai ke kedai tadi tu,
ada simpang ke kanan. So sebelum sampai ke simpang kanan tadi tu, biasanya apa yang kita buat kalau kita naik kereta? Kita akan bagi signal ke kanan. Beberapa meter lagi daripada simpang, bukan dah sampai baru kita nak letak signal. Kita akan bagi signal beberapa meter, mungkin 10 meter lagi, 15 meter, 20 meter daripada simpang tu kita akan bagi signal. Orang di belakang kita akan tahu, oh, kereta yang depan tu nak masuk ke kanan. So candle arah ni function dia sama. Dia umpama macam petanda awal, signal awal yang perubahan arah akan berlaku. Akan ada perubahan arah. Tetapi arah ni tadi belum confirm. Dia perlu dikonfirmkan. Ya, bila ada candle arah, pasti akan ada re-entry. Re-entry tadi tu baru confirm. Okey. Jadi ni umpama macam kita naik kereta, kita nak masuk simpang, kita bagi signal. Okey, ni adalah signal awal untuk memberitahu bahawa pertukaran trend. Yang inilah yang dinamakan candle arah. Tetapi dia juga adalah candle yang memberitahu kita ada momentum. Dia juga memberitahu kita ini adalah candle yang memberitahu ada momentum. Dia condong ke bawah. Dia sama seperti keadaan macam ni. Ada beza tak keadaan macam ni, condong ke bawah? Ini tadi lower BB pun berada di luar. Yang ini MA5 dengan MA5 low di sini dengan di sini sama tak? Sama. Tak ada beza. Dia tak ada beza dia. Kita ambil contoh Di sini dengan sini. Ada beza tak? Line warna magenta ni tadi. Line warna magenta dari sini sampai sini dengan yang dari sini sampai sini. Dia condong tetap condong, ini pun condong tetap condong dan candle ni semua close di bawah. Yang ni pun close kat bawah. Ada beza tak? Yang ni kita kata dia ada momentum sebab bila kita masukkan Bollinger Band duduk melekat dekat dia. Yang ni kalau kita masukkan Bollinger Band jadi macam mana? Cuba kita tengok. Dia momentum juga. Tetapi selepas beberapa batang candle berlaku. Sama juga dekat sini. Dia close di bawah ni, di sini lagi. Dia close di luar BB, di sini. Sebelum tu telah berlaku dulu di MA5. Dia jadi candle arah dulu. Namanya candle arah. Ini namanya candle arah. Ini namanya candle arah. Ini namanya candle momentum sebab dia close dekat luar BB. Yang ni namanya candle momentum sebab dia close kat luar BB. Ada beza tak candle momentum ni dengan candle arah ni? Cumanya candle arah ni tadi duduk di dalam BB. Candle arah ni duduk dekat dalam BB. Yang candle momentum berada di luar BB. Tetapi kalau kita buang Bollinger Band, ada beza yang kita nampak antara dekat sini dengan dekat sini. Ini kita buang Bollinger Band. Ada beza tak candle yang close di bawah ni tadi dengan dekat sini? Di dua tempat ni sama. Dia menunjukkan ada momentum nak turun. Selagi dia close di bawah macam ni. Dia condong ke bawah, candle close kat bawah. Momentum kuat untuk turun. Faham? Konsep dia. Itu konsep yang kita kena faham. Masa turun, candle very clear, duduk di bawah MA5. Naik, sentuh saja. Tak lepas. Turun balik. Tapi syarat utama, candle line merah ni mesti condong. Yang ini pun sama, mesti condong. Tapi, candle close di luar. Ini semua adalah candle momentum. Kalau dekat MA5 low, kita sebutkan dia momentum. Tetapi untuk naik, keadaan menaik, dia berbeza. Dia terbalik, dia jadi terbalik. Kita cuba cari contoh yang cantik yang kita boleh nampak jelas. Mana ke dia? Okey. Ini keadaan semasa menaik. Ini keadaan semasa menaik. Kalau kita reference kita,
Untuk naik dengan menggunakan MA5 high, MA5 low, kita nampak dia macam MA5 masa dia tengah turun. Candle tak sentuh pun, berada di atas MA5 low. Dia turun sentuh MA5 low, masa tu selalunya akan ada mendatar. Tetapi syarat utama dia mesti tegak. Syarat utama MA5 low ni tadi mesti tegak. Candle semua di atas. Dia datang pun datang sentuh je. Dia datang sentuh je. Tapi lepas tu dia naik balik. Sehinggalah bila dia close di bawah MA5 low. Dalam perjalanan daripada bawah ni tadi sampai ke atas, ni weekly ni chart maknanya beberapa minggu ni. Beberapa minggu, banyak minggu ni, lebih daripada 2-3 bulan. Lebih daripada 2-3 bulan tidak ada candle yang close di bawah MA5 low. Tetapi ini candle yang berjaya close di bawah MA5 low. Ini namanya candle arah. Inilah candle arah. Bila nak turun daripada satu keadaan kenaikan, kita cari arah yang melepasi MA5 low. Bila tengah naik, tengah naik macam ni, candle arahnya adalah candle yang melepasi MA5 low. Bila tengah turun, kita nak cari candle arah yang sedang naik, dia mesti melepasi MA5 high. Ni sedang turun, dia nak naik, mesti ada candle arah yang melepasi MA5 high. Ni semua duduk kat bawah. Tiba-tiba ada satu candle yang melepasi MA5 high. Ini dinamakan candle arah. Untuk naik, ni arah untuk buy, ini adalah arah untuk sell. Okey. Ini untuk jadi sama juga. Kefahaman dia sama. Macam mana saya explain masa dia tengah turun tadi tu, begitu juga masa dia tengah naik. Tak ada beza, cuma terbalik saja. Masa nak naik, MA5 low mesti tegak, candle berada di atas dia. Tetapi bila kita masukkan MA5 high di sini, kita akan nampak candle berada di atas MA5 high. Dia close dekat atas MA5 high. Dia close ke atas MA5 high ni. Ni semua candle yang seperti candle momentum, yang candle yang close di luar BB. Cuba kita masukkan BB. Candle momentum. Candle momentum. Candle close di luar BB, top. Candle close di luar BB top, kita kata candle momentum. Tetapi dia juga close di atas MA5 high. MA5 high itu pun berkeadaan tegak. MA5 high tegak. Ada candle yang close di atas MA5 high. Close di luar MA5 high. Sini close di luar MA5 high, tapi tak close lagi di luar BB. Sampai sini baru dia close kat luar BB. Sini dia close kat luar BB. Ya. Jadi kalau yang close di luar BB kita katakan momentum. Tetapi kalau tak ada BB, kita nak namakan dia apa? Dia juga momentum. Namanya mungkin kita nama candle arah. Kalau candle yang mula-mula melepasi MA5 high ni tadi, kita sebutkan dia candle arah. Tetapi dia memberitahu kita akan ada perubahan trend, dan bila dia mula naik, bila dah sah untuk naik, dia menjadi momentum. Dia juga memberitahu kita bahawa ada momentum bila dia dah start tegak macam ni. Bila dia start tegak macam ni, close di atas, dia adalah candle momentum. Ya, kita cuba masukkan MA5 high kat sini. Warna merah. Candle close di atas MA5 high. Ataupun candle close di luar MA5 high. Syarat dia kena tegak. Close dekat atas. Macam ni. Ini adalah momentum untuk naik masih kuat. Sehingga bila ada berlaku candle close di luar MA5 low, dia memberitahu bahawa kemungkinan ada signal yang mengatakan yang mungkin dia akan turun. Ini adalah candle arah. Okey? Contoh macam ni. Naik. Semua candle berada di atas. MA5 high, MA5 low tegak. Tegak ke atas. Dan bila dia tegak ke atas, tak ada candle yang close di bawah MA5 low. Semua close di luar MA5 high. Ini adalah momentum. Ini menunjukkan momentum.
Walaupun kita bubuh nama ini candle arah, selepas suatu penurunan, ini adalah candle arah. Mula-mula sekali yang close di atas, ini adalah candle arah. Bagi tahu, ini adalah signal awal mengatakan kemungkinan akan berlaku pertukaran trend. Kemungkinan akan berlaku pertukaran trend. Dan kemudian berlaku pertukaran trend. So, nama dia arah juga. Tapi dia mewakili momentum. Dia beritahu ada momentum yang nak pergi teruskan kenaikan. Kalau kita masukkan Bollinger Band, memang dia close di luar BB pun, memang momentum dia nak naik. So, candle arah adalah candle yang mula-mula memberitahu, signal awal memberitahu pertukaran trend. Selepas suatu kenaikan ataupun suatu penurunan, dia lawan. Ini lepas satu kenaikan, tidak ada candle yang close di bawah. Dia turun mencari MA5 low. Tidak melepasi MA5 low. Naik, 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 naik. Ini pun bull, naik lagi. Close di atas, tegak. Kemudian dia close kat dalam. Dia akan tarik MA5 ni tadi menjadi mendata. Dan dia mencari MA5 low. Bila dia turun, dia akan tarik MA5 ni menjadi mendata. MA5 low ni pun akan jadi mendata. Dia mencari MA5 low. Bila dia masuk, dia akan cari MA5 low. Dan dia hanya akan berlaku pertukaran trend bila ada signal awal dulu. Tapi signal awal tadi, diumpama macam kita buat kereta lah. Tiba-tiba kita, alamak, kita ingat, kita nak isi minyak dulu. Kita nak pergi kedai, awal-awalnya kita ingat kita nak pergi kedai, kita dah bagi signal nak masuk kanan sebab kedai tu belah kanan. Tapi depan sikit daripada kedai tu ada petrol pump. Jadi kita ingat, tak jadi lah pergi kedai dulu, pergi isi minyak dulu. Kita dah bagi signal nak masuk kanan, tapi tak jadi. Petrol pump tu kat depan tu belah kiri pula. So kita dah bagi signal belah kanan, alih-alih sampai ke simpang tu kita matikan signal, kita terus saja. Pernah tak berlaku macam tu, keadaan macam tu berlaku pada kita? Pernah kan? So dalam chart ni pun sama juga. Kadang-kadang dia bagi signal, tapi kadang-kadang dia signal ni perlukan pengesahan. Dia kena ada confirmation. Bila ada signal, dia kena retest. Kalau dia tak buat retest, tak ada confirmation, dia tidak akan, dia jadi tak valid. Okey, dalam keadaan ni ada arah, dia turun membuat retest. Dia cuba melepasi MA5 low, tak lepas. Maka dia teruskan perjalanan, dia buat arah baru, dia teruskan perjalanan. Setiap kali bila ada arah ni tadi, pasti akan ada re-entry. Dia akan masuk balik. Dalam keadaan kenaikan ni tadi, kita nampak semua candle bull. Candle bull. Bila ada kemasukan, ada candle yang sebalik daripada bull, terbalik daripada bull, bear lah. Bull, ada bear. Bila ada bear, selalunya dia akan mencari MA5 low. Sehinggalah bila ada bear, melepasi MA5 low. Yang ini yang kita katakan candle arah. Yang pertama, petanda awal yang kita nak masuk ke simpang kanan. Yang ini petanda awal menandakan bahawa dia nak turun. Tapi kena ada confirmation. Confirmation dia kena naik retest. Dia kena naik retest MA5 high ke MA5 high. Ataupun MA10 high. Ini kita tak masuk ke MA10 lagi. Hanya MA5 high dengan MA5 low. Dia kena naik retest. Dan dia naik retest, tak boleh lepas MA5 high, baru disambung perjalanan. Dan dia nak naik, dia kena buat candle arah yang baru. Bila ada candle arah yang baru, ni contoh macam ada candle arah baru, dia kena retest. Tapi bila dia retest, dia break MA5 low. Mana dia sambung lagi perjalanan. Ini walaupun dah jadi arah, selepas bersatu penurunan, dia konsep dia senang je. Dia turun, dia mesti nak kena lepas MA5 low. Dia nak naik, dia mesti lepas MA5 high. Bila dia lepas MA5 high, dia tak boleh terus naik. Dia kena turun test MA5 low dulu, baru dia boleh naik. Dan bila dia test MA5 low, dia tak boleh break. Dia tak boleh break MA5 low ataupun nearer support. Bila dia break nearer support dan MA5 low, maknanya arah ni tadi terbatal. Sambung turun. Dan kali ni berlaku arah yang baru. Dia naik, dia retest kat sini, tak melepas. Tak lepas, baru disambung naik atas. Konsep yang sama. Daripada time frame monthly sehinggalah ke time frame M1. Sama. Hanya untuk tengok arah. Ya. Ini hanya MA5 dan MA10. Kalau MA5 high dan MA5 low. Kalau kita masukkan MA10, kita masukkan MA10. Kita padamkan dulu ni. Dan kita masukkan MA10 dan kita tengok apa signifikannya MA10 tu. Kenapa nak letak MA10? Moving average 10. High, warna kuning. Kena
Ini low. Low warna putih. Ni partner dia MA, ni low, ni mesti low. Ini high, partner dia mesti high. High warna kuning. Okey. Kalau kita masukkan MA10, kita akan nampak dia lagi jauh ketika turun. Ketika turun. Yang ni pun ketika turun. Kita tengok masa turun tadi. Masa turun. Ini lebih kurang sama lah. Tapi yang ni sangat clear. MA10 high. Lagi jauh daripada candle. Yang ni naik cucuk tak kena langsung pun MA10. Dan sinilah poin-poin di mana kita sebut dalam signal kita, signal BBMA, signal yang solid adalah signal re-entry. Kita ada extreme, kita ada MHP, kita ada re-entry. Ini adalah signal ketika berlakunya re-entry. Bila ada momentum, ni sedang momentum ni kan, sedang ada momentum, pasti akan ada re-entry. Bila ada MA5, MA10, kita akan nampak re-entry tadi dengan lebih jelas. Dia akan mencari MA5 dan MA10. Kadang-kadang dia tak jumpa MA10, dia cari MA5 je. Kadang-kadang dia jumpa MA10. Kadang-kadang dia tak jumpa. Ini jenis re-entry. Dia sedang terbuka, tiba-tiba dia merapat. MA5 dengan MA10 ni jadi terkatup, terapat balik. Ni terbuka, menjadi rapat. Pada masa ni, jarum sedang cucuk. Candle cuba melepasi. Tak lepas. Jadi dia merapatkan MA5 ni dengan MA10. Jadi terkatup macam ni. Tapi candle tak lepas. Ini re-entry. Sambung balik. Condong lagi ke bawah. Terbuka. Dia naik balik. Dia menolak MA5 ni ke MA10. Tapi tak sampai pun. Tak sampai MA10. Sambung turun balik. Kali ni dia tolak lagi. Line tu tak sampai. Tapi candle je sampai. Pun sampai dia jarumnya. Tak boleh break atas. Sambung lagi. Inilah keadaan-keadaan re-entry. Rupa bentuk re-entry yang kita nak kena camkan. Mata kita nak nampak. Ini ketika di MA5 dan MA10 high. Pada masa itu, MA5, MA10 low berkeadaan macam ni. Ya, kita nak camkan mata kita. Bagi mata kita nampak. Ketika turun, MA5 10 high macam ni rupa dia. MA5 10 low macam ni rupa dia. Yang ini nak bagi lagi ingat, kita kata ini adalah candle-candle yang menunjukkan momentum. Kalau kita masuk Bollinger Band, dia cakap ini candle momentum. Kalau tak ada Bollinger Band, kita nampak macam ini adalah momentum. Selagi candle tu berada di luar MA510 low, yang curam, yang condong, yang clear condong macam ni, maknanya ini adalah momentum untuk turun. Momentum untuk downtrend. Masa dengan MA510 low, macam ni rupa dia. Dan pada masa tu MA510 high macam ni rupa dia. Nampak? Okay? Bila kita masukkan, combinekan. Bila kita combinekan, itu yang kita jadi pening. Sebab kita tak boleh bezakan antara dua line ni dengan dua line ini. Dua line MA5 high, MA10 high dengan MA5, MA10 low. Bila kita combinekan, kita pening kepala. Tapi bila kita buka satu-satu, kita cuba fahamkan. Supaya bila kita combinekan, kita tak pening. Ini MA10 low dan next MA5 low. Bila kita masukkan sekali, jangan pening. Jadi macam ni. So kita kena faham. Candle berada di bawah MA5 low. MA5 10 high. Macam ni rupa dia. Dan pada masa tu macam ni rupa dia. Kita masukkan dekat lagi satu. Nah, kita buat 3. Kita buat lagi satu. Ini kita masukkan ke 4-4. Kita masukkan 4-4 sekali. Moving average 5 high, 5 low. MA10 high warna kuning. MA10 low warna putih. Kita masukkan sekali. Okey. Ini di weekly. Weekly So kita jangan pening bila kita nampak keadaan macam ni.
Ini bila hanya ada MA510 high. Ini bila hanya ada MA510 low. Tapi bila kita combine kan dia jadi macam ni. Kita nampak dia macam ni. Tapi sebenarnya benda ni benda yang sama. Benda yang sama seperti kita tengok kedua-dua ni tadi. Cuma bezanya dekat sini, kita asingkan. Kita asingkan ketika tengah turun, yang ni ada MA510 high. Yang ni hanya ada MA510 low. Tapi bila kita combinekan jadi macam ni. Bila jadi macam ni yang kita dah selalu serabut. Sebab kita tak faham fungsi ataupun macam mana nak tengok benda ni ketika dia solo. Ketika dia hanya dia saja. Yang ni ketika dia saja kita nampak macam ni kita boleh faham. Ini kita masa dia tengah macam ni, dia saja kita boleh faham. Tapi bila kita combine, kenapa kita tak boleh faham? Sebab kita tak buka benda ni satu-satu. So, ini masih tengah turun. Kalau masih tengah naik, dia macam ni. Kita nampak dia macam ni. Cari masa dia tengah naik. Ni masa dia tengah naik, dia macam ni. Yang ni tengah naik, masa dia tengah naik, macam ni pula rupa dia. Mana ke dia? Masa tengah naik, MA510 high macam ni. MA510 low macam ni. Ini bagi tahu nak naik, ini pun bagi tahu naik. Tetapi rupa bentuk dia bila dikombinekan dia jadi macam ni. Cuba kita tengok. Bila kita combinekan dia jadi macam ni. So, atas kita, mata kita kena camkan benda ni. Mata kita kena fahamkan perkara ni. Masa tengah naik, syarat dia mesti tegak ke atas. Dan candle tu macam ni. Masa tengah naik, MA510 high. Macam ni, rupa dia tegak. Candle tu masa ni, keadaan macam ni. Kalau kita tengok, hanya MA510 high saja, masa ni mungkin kita boleh faham. Kita nampak jelas. Tapi bila kita cambungkan macam ni, sepatutnya kalau kita dah faham, ini macam ni, keadaan ni masih tengah naik, ini keadaan macam ni tengah naik. Bila kita combinekan pun, kalau mata kita dah camkan perkara ni, selepas kita buat ulang kaji, kita buka satu-satu, sepatutnya bila kita masukkan chart ni penuh, kita pun tak pening kepala. Ini belum masuk Bollinger Band lagi. Cuba kita masukkan Bollinger Band. Dah ada berapa line. Tambah lagi 3 line. Kemudian ada MA50 pula. Tambah lagi 1 line. Dah jadi berserabut. Kita jadi pening kepala. Okey, kita jadi pening kepala. So, apa yang perlu kita buat, apa yang saya praktikkan, saya buka satu chart kosong, saya akan masukkan MA510 high. Saya akan scroll daripada depan belakang dan saya akan tengok keadaan semasa dia tengah naik tegak macam ni. Semasa dia tengah turun macam ni rupa dia. Tengah naik macam mana rupa dia. Terutamanya MA5 high ni tadi, kita nak tengok masa dia tengah turun, masa dia tengah naik ataupun masa dia tengah turun, kita nak tengok benda-benda ni. Kita nak tengok, kita nak tandakan kat tempat-tempat yang macam ni. Sini. Bila masa dia berlaku perubahan. Kalau untuk naik, biasanya saya akan tandakan dekat sini. MA510 high saya akan tandakan dekat tempat naik. Sebab dia akan ada arah buy dulu. Dia kena melepasi MA510 high. Ciri-ciri dia mesti kena melepasi MA510 high. Kalau hanya melepasi MA5, tak cukup ciri. Tak cukup lagi. Dia kena melepasi, sebaiknya dia melepasi MA5 dan MA10. Ya, sebaik-baiknya dia mesti melepasi MA5 dan MA10, baru kita namakan dia sebagai candle arah. Kalau hanya melepasi MA5, pada saya belum kuat. Ciri-ciri yang kita kehendaki, dia mesti melepasi MA5 dan MA10 untuk menjadi candle arah buy. Ketika melihat kepada MA5 dan MA10 high, kita akan jumpa candle arah buy. Ketika melihat kepada MA510 low, kita akan jumpa candle arah sell. Sebab masa ni reference untuk turun adalah candle arah sell bila kita gunakan MA510 low. Jadi bila masuk dua couple ni tadi, hanya satu couple, kita mungkin boleh nampak jelas masa tengah turun atau masa tengah naik. Tapi bila kita tengah
dah masukkan complete macam ni, kita jangan blur. Benda yang sama. Cuma bila kita dah fahamkan konsep tadi tu, harapnya bila kita masukkan complete setup ni, kita tak keliru. Itu tujuannya. Itu tujuannya bila saya nak bagi tahu kepada anda semua. MA5, MA10 ni sama je dia macam MA50 dengan Mic BB sama. MA50 kita kata dia support resistant, ni support resistant. MA5 ni pun support dan resistant. Untuk lepas maknanya dia menjadi resistant. Untuk naik dia menjadi resistant. MA5 10 high ni jadi resistant. So dia naik, cuba test. Tak break. Bila tak break, maknanya dia akan sambung ke bawah. Sama juga macam ni. Bila dia nak turun, dia kena test MA5 10 low. MA5 10 ni menjadi support. Tak lepas, dia akan naik. Dia test MA5 10 low. Jarum lepas, tapi body ni tak lepas. Yang kita ambil berat adalah bodinya. Jarum lepas tak apa, tapi body dia masih close di antara MA5 dan MA10. Dia akan continue naik sebab dia tak break. Dia tak break. Jadi MA5 dan MA10 ni tadi dia menjadi support dan resistant. Dan masa dia tengah jadi support resistant tu biasanya masa dia tengah mendatar. Masa dia tengah tegak ni tadi dia menunjukkan momentum. Masa dia mula mendatar ni tadi, masa itulah dia menjadi resistant ataupun dia support. Ini dia jadi resistant. Bila dia jadi resistant dia mendatar. Tapi bila dia tegak balik, kuat dia terjun. Sentuh pun tidak. Dia naik balik, dia menjadi resistant sekali lagi. Ketika turun, MA5 dan MA10 ni tadi, MA5 10 high menjadi resistant. Ketika naik, MA5 dengan MA10 ni tadi menjadi support. Dia menampan candle ni daripada turun. Ketika turun, MA5 10 high menampan price ni daripada naik. Got it? Faham yang tu? Okey, kalau kita faham yang tu, kita punya penjelasan berkenaan dengan MA5 10 dengan semua indikator ni tadi jelas. Okey, saya cuma nak repeat balik berkenaan dengan indikator-indikator yang ada dekat dalam BB ni tadi, dalam BBMA. MA50 ni tadi dengan BB, saya nak cerita balik tentang dengan trend tadi berkaitan dengan trend sebab bila kita dah masuk ni tadi, kita boleh nampak, bukan sahaja kita boleh nampak signal, tapi kita juga gunakan ini tadi untuk sebagai kunci untuk entry, kunci untuk TP. Entry kita dah tahu, mana TP kita pun sama aja. So kita kata kalau kita masukkan full macam ni, ya. Kita recap balik. Untuk turun, candle kita faham berada di bawah MA5 dan MA10 high yang condong ke bawah. Dan pada masa yang sama, dia menjadi candle momentum dengan MA5 10 low. Dan kalau ada BB, dia pun tunjukkan momentum. Sebelum dia turun ni tadi, selepas berlaku suatu kenaikan, ada candle arah. Ini adalah candle arah, menandakan yang dia nak turun. Candle arah ni tadi disahkan dengan retest. Dia berlaku arah, pasti ada retest. Retest, saat dia retest ni tadi, itu adalah kita punya entry. Entry, re-entry. Berlaku arah, akan ada retest. Retest kita tadi tu adalah re-entry. Signal re-entry kita. Okey? Dan kemudian dia turun, dia berada di bawah MA510 low, momentum. Ini momentum. Dan di sini baru keluar BB. Jadi momentum dengan BB. Berterusan. Keluar daripada BB, kita sebut momentum. Bila ada candle momentum, selagi dia close kat luar BB, kita sebut dia momentum. Bila dia mula masuk ke dalam, selalunya dia akan memberi kita peluang re-entry. Dia masuk dalam, masuk mencari MA5 10 high, cuba break tak lepas. Dia turun lagi. Dia turun walaupun tak melepasi lower BB. Kalau keluar daripada BB, kita kata momentum. Tapi sekarang ni masih condong. Dan close di bawah MA5 10 low. So, dia masih momentum. Sehinggalah di sini momentum lagi kuat, baru dia keluar daripada BB. Dan bila saat dia mula masuk ke dalam, dia mencari MA5 10 high. Tak lepas, dia terus turun. Okay. Jadi, ini adalah complete setup BBMA. Dan kegunaan-kegunaannya pun saya dah explain. Kegunaan semua indikator ni tadi. Saya harap kita boleh faham konsep dia. Konsep itu yang sangat mustahak sebelum kita pergi masuk macam mana cara-cara nak entry. Okey, cuma saya nak recap balik tentang berkenaan dengan tengok trend. Recap balik ya.
Kita kata candle berada di bawah MA50, downtrend. Pada masa itu ada mid BB, ada MA5, MA10 high, MA510 low. Empat-empat line ni tadi duduk bawah mid BB, itu adalah downtrend. Ditambahkan pula lagi empat-empat line ni tadi juga di bawah MA50. Confirm downtrend lah. Sebelum berlaku MA5 ke empat-empat line MA5 dan MA10 ni cross MA50, first dia akan cross mid BB dulu. So, empat-empat line ni akan cross mid BB, menunjukkan perubahan trend tu berlaku. Bila dia cross MA50 ke empat-empat line ni cross MA50, confirm perubahan trend. Dan lebih kukuh bila mid BB pun cross MA50. Okey, itu saja sebelum kita pergi ke syllabus yang berikutnya ya. Okey. Kita stop dulu.